Katalah Kuzairi tu tak ada apa-apa. Dia cuma jaga kambing aja. Nurul masih nakkan Kuzairi tak? Abang ni tengok Mak Leha sekarang dah pandai bergurau lah. Bila masa pula Mak Leha bergurau? Yelah, Mak Leha kata kalau Abang Ri tu kerja jaga kambing, Nurul nak tak? Macam mana Nurul nak jawab? Dah memang ladang kambing tu Abang Ri punya kan? Siapa kata saya punya? Ladang kambing, klinik, rumah, kereta saya, harta benda yang saya ada, termasuklah duit saya, itu semua atas nama isteri saya. Betul lah cakap mak, saya cuma jaga kambing je. Tak ada apa-apa pun. Mak Leha, Abang Ri tu bergurau kan? Entahlah. Tapi dari cara dia cakap tu mungkin betul. Macam mana boleh macam tu? Habis kalau semua harta tu atas nama Kak Mia, nanti bila dia dah pergi, Abang Ri dapat apa je? Habis Nurul ni macam mana? Apa je yang Nurul dapat? Tapi Mak Leha yakin sangat Ri tu rajin cari duit. Dia takkanlah nak biarkan anak bini dia susah kan. Jadi Nurul kena sabarlah sementara dia nak dapatkan balik, nak kumpul balik duit dia semua tu ya. Nurul tak nak hidup susah. Nurul tak nak jadi macam Mak. Mak Leha tahu tak, arwah ayah tu, dia kerja macam nak mati. Tapi sampai dia mati, hidup kami tetap susah. Mak Nurul tu, sampai sekarang tahu, dia tak pernah merasa hidup senang. Nurul tak nak jadi macam tu. Nurul dah janji dengan diri Nurul yang Nurul nak cari suami yang berduit. Yang bukan sekadar boleh jaga Nurul je. Panas selepas tengok Sultan Babak itu tadi. Tidaklah begitu, insya-Allah. Tetapi ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Salahkah memilih pasangan dengan meletakkan kriteria-kriteria tertentu? Mungkin kalau dah terlebih daripada garisan yang seharusnya, mungkin akan menjadi salah, Fahrin. Mungkin juga macam kes situasi drama tadi, apabila ibu dah menetapkan kriteria, dah nasihatkan, tapi dia ada kriteria lain pula. Salah ke si wanita itu? Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, kita ada beberapa orang tetamu yang akan membincangkan santai-santai bersama dengan kita tentang topik hari ini. Yang pertama sekali kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fahrin, Yohana? Sehat. Alhamdulillah sihat. Dan kita juga panas selalu. Ini yang kita nak kongsikan nanti ni. Kita juga dah bersama dengan pasangan yang secara jelasnya memang dah pun bertemu jodoh. Jo Aziz dan juga Ida Saiza. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. So Ida sihat ke Ida? Tak dengar suaranya tu. Dengar. Nak dengar suara Ida. Alhamdulillah saya sihat. Okey. Sedondon diorang hari ini. Betul. Sangat-sangat sweet. Okey, kita juga bersama dengan seorang yang masih lagi single dan available, ready to mingle. Kita bersama dengan Nas Sally. Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Harap semua sihat. Alhamdulillah sihat. Dekat set ke tu? Tidak di rumah Okey. Baik, mungkin kita nak mulakan dululah dengan Dr. Tengku Asmadi. Okey, Doktor, kalau kita nak lihat daripada apa yang kita dah huraikan tadi dan sebagainya, salah ke seseorang itu memilih pasangan dengan meletakkan kriteria yang pelbagai semata-mata untuk menjamin orang kata kehidupan yang dirasakan sempurna di masa akan datang? Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik menarik kita pada hari ini. Kalau tanya saya, salah ke memilih pasangan? Saya kata kalau kita nak berkahwin, memang kita kena pilih. Kan, kita kena pilih sebab apa? Yang nak kahwin kita, yang nak hidup lama kita, yang nak duduk satu rumah kita, yang nak ngadap mukanya hari-hari kita. Jadi oleh sebab itu, salah ke kita memilih pasangan? Tak salah. Sebab apa? Sebab memang itu yang Tuhan suruh pun dalam Al-Quran jelas. Dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 195. Apa yang Allah kata? Allah kata janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Jadi memilih pasangan ni kan, dia boleh bawa kepada kebahagiaan dan dia boleh bawa kepada kebinasaan. Betul. Jadi siapa yang nak membinasakan diri dia, jadi kena pilih. Cuma jangan terlalu memilih. Itu sahaja. Jadi kat sini maknanya terlalu memilih, terlalu tu kira satu kesalahan juga Doktor
Ya, terlalu memilih tu yang tak kahwin-kahwin sampai ke sudah. Betul, itu yang orang kata terlalu dalam segala hal. Ini yang mungkin akan menjadi masalah. Betul, Bukan sahaja betul. dari sudut mencari jodoh. Dan untuk Jo dan juga Ida, kalau boleh kongsikan juga kan dengan penonton semua. Bagaimana anda berdua bertemu? Adakah dipadan-padankan, dikeneng-kenengkan oleh kedua ibu bapa ataupun anda sebenarnya memang memilih antara satu sama lain? Okey, Kalau boleh unmute dulu, Jo. Kita nampak tangan je bergerak tu, Jo. okey, suaranya tak dengar. Minta unmute-kan mikrofon. Unmute-kan mikrofon dulu. Terima kasih. Boleh, Jo? Okey. Pasal kabarnya kedua-dua ni yang seorang ni kaki pancing, seorang tak minat pancing. Jadi macam mana cerita ni agaknya? Silakan Jo, silakan. Okey. Ida kena saya dulu. Mana-mana boleh. Okey, kalau saya dengan Ida sebenarnya kami dikeneng-kenengkan dengan kawan lah. Mizzi nama dia. Tapi waktu zaman dia belajar, lepas tu kita orang bercinta, putus lebih kurang dekat 12 tahun, kita bertemu balik. Sebenarnya kita orang bercinta balik ni pun sebab bila dah kawan terlalu lama, lepas tu kita orang, kau dah kahwin belum? Aku belum. Jom kita kahwin. Wah. Betul kan? Tapi perasaan sayang tu tak ada. Perasaan sayang tu, cinta tu tak ada macam, boleh ke aku go ni? Dia pun, boleh ke kau dengan aku ni? Tapi selepas berkahwin tu kita mulakan perasaan sayang tu lah. Tapi Alhamdulillah sekarang bahagia. Oi, nampak. Alhamdulillah. Percintaan tu boleh nampak tu di wajah kedua-duanya. Betul. Tapi kan, kalau untuk Ida sendiri kan, sebelum mendirikan rumah tangga dengan Jo, ada tak meletakkan apa-apa kriteria untuk memilih seorang imam dalam rumah tangga? Ada tak? Ke Jo langsung tak ada ciri-ciri tu? Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Silakan. Kalau ikutkan kalau masa zaman belajar tu, kita memang sibuk nak letak kriteria kita. Ada rupa, ada duit, ada gaya, semua tu angan-angan lah nak macam-macam semua tu. So bila dah sampai satu tahap, range umur tu dah meningkat, boleh dikatakan kami ni kahwin agak lewat awal 30-an. So kawan semua dah selesai, kita baru nak mula hidup, selalu sibuk dengan benda lain. So akhirnya saya balik kepada keluarga sendiri. Sebelum saya nak kahwin tu, saya minta Jo berkenalan dengan family saya dan dia berkawan dengan mak saya dulu. Wah, pandai. Mak saya bagi green light. Mak kata okey, saya pun okey mak, kita terus ke next stage dan terus berkahwin lah. So, Wah. Mak kata on. Jo Dipermudahkan. terus tak berlengah-lengah lagi, dahsyat. Tapi Ida, saya nak tanya Ida sesuatu lah. Bila saya tengok gambar-gambar ni semua kan, Ida minat memancing ke? Sebenarnya baru balik juga, sebenarnya baru balik mancing juga. Setiap kadang-kadang Ida dia tak minat mancing, dia minat menyelam. Lepas tu saya baru balik tempat dia menyelam. Itu nak jadi bezanya dia di atas, saya di bawah lah. Kami baru je balik daripada Tioman sebenarnya semalam. Wah. Itu nak dijadikan cerita. Betul. Seorang minat mancing, seorang menyelam, pancing keluar yang menyelam tu. Itulah tu. Tapi orang kata opposite Tapi attracts kan. sebenarnya apabila dalam percintaan ni, kalau kita mencari sangat, kita nak cari yang perfect, belum tentu apa yang kita nak tu Allah bagi. Betul. Belum tentu apa yang kita nak tu Allah bagi. Macam Ida, Cantik. dia memang garang. Dia memang garang dari segi untuk company saya, akaun apa semua dia yang jaga. So teratur lah dari segi kehidupan saya sekarang. Penting dalam rumah tangga, paling penting sekali kita kena menerima kekurangan pasangan kita. Itu paling penting. Wah, kiranya Jo bukan sahaja menemui isteri tetapi menemui juga Menteri Kewangan peribadi. Cewa. Okey. Seterusnya nak tanya juga kepada Nas. Yang ni orang bujang tanya pada orang bujang. Silakan. Cewa. Nas, sekarang ni kan kalau kita lihat Nas Sally pun asyik syuting ke sana ke sini, tetapi mungkin yang ramai tidak tahu, adakah Nas ini masih lagi mencari seorang suami yang akan hidup bersama dengan Nas, dan ada tak meletakkan apa-apa kriteria tertentu dalam memilih suami? Bismillahirrahmanirrahim. Takut nak jawab ni. Sebenarnya itulah disebabkan kejayaan saya dengan busy shooting apa semua kan.
masih mencari. Yang penting bagi Nas adalah restu keluarga, especially my mom. And I nak tengok dia punya chemistry antara keluarga tu. Sebab kalau kita kahwin, kita bukan kahwin berdua, kita berkahwin bersama keluarga sekali. Betul. So I think benda tu yang paling important sekali, and restu ibu bapa yang paling important. You bercintalah macam mana pun, kalau tak ada restu memang tidak boleh ya kawan-kawan. So, I masih mencari, dulu masa muda-muda ya, banyaklah kriteria, nak yang tinggi lah, nak yang Chinese look lah, nak lelaki. Tapi bila dah umur macam ini, bila dah bekerja, dah financial wise kita manage sendiri apa semua kan, I rasa macam the most important thing is the one that understand your work, keluarga, and I rasa yang boleh bimbing saya lah hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Nas ni sebenarnya kalau ya. Itu juga apa yang saya katakan tadi, dan sama juga seperti Nas, kita dululah Ida pun cakap adalah kriteria-kriteria tertentu yang kita nakkan, Nas, Ida. Tetapi apabila kita semakin dewasa, kita semakin matang, kita nampak yang artificial characteristics ni bukanlah sesuatu yang penting dalam sesebuah perhubungan, tetapi kualitinya, cara dia bersama kita, adakah dia menghargai kita, itu yang lebih penting. Betul tak, Nas? Betul, tepat sekali. Okey, dan sebenarnya kalau kita nak melihat pun cara kita menetapkan kriteria juga berbeza mengikut kematangan. Seperti mana mungkin Yana dan juga Nas kongsikan tadi. Okey, baik, kita banyak lagi soalan dan jawapan yang kita inginkan daripada tetamu-tetamu kita, tapi terlebih dahulu tak ketinggalan kita nak berkongsikan bersama dengan anda pendapat mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Jom kita tengok. Satu perhubungan tu memang sangat wajar untuk kita memilih pasangan kita supaya kita takkan menyesal di kemudian hari. Memang kita tak tahu macam mana mereka, tapi sekurang-kurangnya kita kena bijak untuk menentukan masa depan kita sendiri dan memilih apa yang kita nak. Kalau dah jodoh, tak macam mana. Salah ke memilih pasangan? Pada saya tidak salah. Untuk bagi lelaki pun tidak salah, sebabnya kita nak hidup dengan seseorang tu ataupun pasangan tu dalam tempoh masa yang lama. Setiap orang mesti akan ada letakkan kriteria-kriteria pasangannya. Tapi kita perlu ingat, tak semua orang sempurna, termasuk diri kita. So mungkin dalam 1-2 kriteria tu terpaksa kita kena, orang kata, let go kan lah. Tidak salah seseorang wanita tu nak memilih pasangan dia sendiri. Sebabnya saya rasa itu adalah salah satu ikhtiar yang dia boleh lakukan untuk dia pilih pasangan yang terbaik daripada pandangan mata dia lah. Okey, yang paling penting tidaklah expect berlebihan dalam memilih pasangan, dan kena tahu faktor mana yang dia pilih pasangan tu yang boleh membawa dia dan keluarga dia ke syurga. Wah, seronok sebenarnya kita dengan topik hari ini dan juga dengar pendapat-pendapat mereka, kerana ramai rata-ratanya bersetuju mereka harus memilih pasangan, tidak salah untuk memilih pasangan, dan mereka mahukan sesuatu yang ideal untuk mereka. Betul. Dan baik. Okey, kita nak bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Okey, dia pasal masing-masing ada pendapat masing-masing ni sebenarnya ni. Tapi doktor, okey, kalau kita rujuk baliklah kepada sedutan drama sebentar saja tadi. Kadang-kadang mereka yang masih mencari jodoh ni sentiasa merujuk pada pengalaman-pengalaman ataupun pemerhatian-pemerhatian mereka terhadap kehidupan mereka sendiri. Mungkin daripada mak ayah, mak cik, pak cik, sepupu-sepupu kan. Jadi mereka cuba mengelak situasi itu dan meletakkanlah, kata, "Oi, saya tengok yang si Fulan dan si Fulan tu berkahwin dengan orang yang sekian-sekian, tak berjaya pun, tak bahagia pun, hidup susah aja. Sebab tu saya tak nak macam tu." Dan berbagai lagi alasan yang mereka berikan. Jadi apa pendapat doktor tentang situasi-situasi yang merujuk-rujuk seperti ini? Silakan. Okey, kita tidak nafikan bahawa ada ketikanya apabila kita mencari pasangan, kita sebab macam kata Nas tadi, kena sesuai dengan keluarga. Okey, kena sesuai dengan keluarga. Jadi dalam keluarga kita kena tengok juga, kadang-kadang mak ayah kita dia suka orang yang bagaimana, dia tak suka orang yang bagaimana. Kita kena tengok perkahwinan abang-abang kita, kakak-kakak kita yang ada dalam keluarga kita. Jadi kita tidak mahu mencipta konflik yang serupa. Dah kalau katakan mak kita tak suka orang sebegitu, kita paksa diri untuk cari jodoh yang sebegitu, yang dah tahu kita bawa orang tak suka, yang mak
ayah tak suka dalam rumah. Jadi konflik itu akan berpanjangan. Jadi sebab itu penting sangat-sangat apabila kita meletakkan kriteria untuk kita pilih pasangan kita, di samping kita letak kriteria-kriteria yang kita mahu, kita kena lihat juga kriteria-kriteria yang ibu ayah kita nak, yang keluarga kita nak. Kalau boleh memenuhi sebanyak mungkin kriteria, itulah yang terbaik. Tetapi mustahil. Mustahil. Jadi oleh sebab itu, kalau kita senaraikan, katalah kita ada 10 kriteria yang kita cari. Kalau dah ada 6-7 tu, dah boleh proceed solat istikharah. Kan? Kalau kata jalan terus, jalan saja. Sebab apa? Sebab kita bila dalam perkahwinan ni, kita jangan ingat kita dah kenal baru nak kahwin. Sebab kadang-kadang apa yang kita kenal sewaktu kita belum kahwin tu, kita belum kenal sepenuhnya. Betul. Bila dah kahwin, baru kita kenal yang sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, kan kadang-kadang penuh juga dengan kepura-puraan kan. Waktu sebelum kahwin rajin hantar bunga, rajin kata sayang, lepas kahwin tak timbul-timbul pembunganya, sayang pun sesekali kan. Sebab saya kata tadi tak sama. Ya, tak sama sebelum dan selepas. Jadi oleh sebab itu kita kena letak kriteria tu biarlah berpada-pada. Dan saya ingin ingatkan kepada pasangan yang nak berkahwin, kalau kita dah lama bercinta, tak perlu dah nak bertunang lama-lama sebab kita dah saling kenal kan. Tetapi kalau kita tak saling kenal, katakan pasangan itu di keluarga, kita tak pernah jumpa, kita tak pernah kenal, yang itu bertunang, biarlah berikan masa lama sedikit sebab kita nak kenal diri dia, kita nak kenal keluarga dia, betul. Tengok sekufu tak sekufu kan. Jadi pertunangan ini sekurang-kurangnya kalau berpisah waktu bertunang, sekurang-kurangnya taklah begitu mencederakan emosi berbanding bercerai sewaktu dah kahwin, dah ada anak, dah bina keluarga. Jadi sebab itu fasa pertunangan kena dimanfaatkan sepenuhnya. Kecuali bagi orang yang saya kata dah memang bercinta. Dah kalau bercinta pun dah 5-6 tahun bercinta, takkan nak bertunang pun 3-4 tahun. Betul. Kan? Sebaik-baiknya dah kenal 5 tahun 6 tahun bercinta. Kalau jumpa sekejap kenal untuk kenal ahli keluarga, dah 2-3 bulan bertunang dah kahwin dah contohnya. Tapi kalau belum kenal, itu bagi panjang sikit. Sebab apa? Betul. Kita nak pilih tu kriteria-kriteria tu sama ada atau tidak, sesuai atau tidak dengan kita. Dan bila kita dah kahwin, kita kena terima tanpa syarat. Maksudnya tadi bila kita dah terima, ketika itu kita nampak kekurangan itu, dari situ kita kena faham hidup suami isteri sebenarnya untuk saling melengkapi. Apa yang aku ada kau tak ada, apa yang kau ada aku tak ada. Jadi kita melengkapi untuk meniti mahligai kebahagiaan. Cantik. Itu yang saling bertolak ansur dan insya-Allah kita boleh capai kebahagiaan dalam keluarga. Amin, insya-Allah. Itulah ada dalam kalangan perempuan yang juga katakan, ya kahwin lambat asalkan tak salah pilih. Tetapi ada juga situasi apabila terlalu memilih, dia jadi kemudiannya aku tersalah pilih ke? Begitu pula jadinya. Okey, kita nak tanya kepada Jo. Di hujung-hujung ni kan Jo. Sebelum berkahwin, ada tak meletakkan apa-apa kriteria dalam calon isteri? Kemudian selepas berkahwin dengan Ida sekarang ni, apa sebenarnya kriteria-kriteria yang membuatkan Jo semakin hari semakin sayang dekat Ida? Saya sebelum kahwin, saya memang nak cari yang pramugari, nak cari yang betul-betul yang cantik, yang model. Betul. Memang kriteria kita tak kena dengan muka kadang-kadang kan. Tak kena dengan muka. Awak muka dah gelap kan, tapi nak yang cantik. Tapi sebenarnya pemilihan tu penting dari segi sudut. Kita tengok dari segi keturunan seorang wanita tu. Jangan kita kerana nafsu kita tengok, cantik molek. Tapi hakikatnya kita ni tak boleh nak menampung nanti untuk anak-anak orang. Bercinta dan berkahwin lain. Bercinta mana tengah bercinta sekarang ni, tengah swap I love you, you love I. Lain. Engkau dah kahwin nanti kau baru tahu rasa macam mana. Betul. Tinggi ombak badai, baru tahu. Kahwin cepat-cepat nak tahu macam mana. Mantap.
Tak itu sayang. Tergelak Ida dengar Jo cakap. Okey, kita nak tanya juga pada Nas. Okey, kalau kita lihat Nas, kita dah dengar tentang perbincangan dan segala-galanya. Dan kalau kita dah cakap tadi tentang kriteria yang diletakkan juga berbeza mengikut pada kematangan kita tau kan. Betul. Jadi untuk Nas sendirilah kepada mungkin bukan saja Nas, pada mereka yang masih lagi mencari jodoh di luar sana, perbezaan kriteria Nas dulu dengan apa yang sebenarnya Nas dah sedar sekarang dalam tempoh yang lebih matang dalam menetapkan pemilihan untuk pasangan ni, Nas? Banyak bezanya. So, kita makin dewasa kan, kita lebih keluar, lebih mengenali orang, lebih buka mata, buka minda kita. So, bila kita tengok family kita, kakak-kakak kita, bila diorang tengok marriage diorang kan, so jadi kita kata, okay, nanti marriage anak macam ni. I think better macam ni. So, kita lebih matang. Itu yang membuatkan kita matang. Okey. Dalam pemilihan. Berdasarkan pengalaman orang lain juga dan pengalaman peribadi juga. Itu yang membuatkan, ya betul, kita menilai seseorang itu untuk diri kita, adakah ini akan menjamin kehidupan yang lebih bahagia dan lebih baik daripada pada masa akan datang. Maknanya Nas kan, kalau dulu-dulu kita menetapkan kriteria tu untuk apa yang lebih kepada yang kita nampak, sedap di mata. Tetapi sedap di mata saja. Tapi sekarang ni kita nak sedap di hati, Betul. di jiwa, di minda kita. Betul. Okey, kita sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya kepada semua tetamu kita. Tetapi di hujung perbincangan ni, Dr. Tengku Ismadi, mungkin doktor boleh berikan sedikit konklusi tentang bagaimana sebenarnya untuk kita memilih pasangan supaya tidaklah orang kata terlalu memilih dan tidak boleh juga kalau tidak memilih. Secara ringkas, doktor, silakan. Okey, kalau kita beginilah, kita ni orang Islam kan. Jadi kalau kita nak pilih, kita ikutlah pilihan apa yang disarankan oleh Nabi kita. Kan kalau kita tengok Nabi dah jelas. Nabi kata bila kita nak pilih pasangan, pertama tengok harta dia, kedua tengok keturunannya, ketiga tengok kecantikannya dan yang keempat tengok agamanya. Dan Nabi kata kalau pilih yang beragama itu insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sebab apa? Sebab kita kena faham pasangan yang kita pilih, kalau satu hari nanti kita dah tidak ada di dunia, kita amanahkan anak-anak, harta benda kepada dia. Jadi kena orang yang boleh jaga harta kita, orang yang tidak bercakap aib. Kita sekarang zaman media sosial. Bayangkan aib suami didedahkan, aib isteri didedahkan tanpa segan, tanpa malu. Cerita pasal masalah suami, cerita pasal masalah isteri, cerita dekat media sosial tanpa dia fikir maruah suami, maruah isteri. Kenapa? Ini sebab orang yang tak ada agama lah buat macam ni. Kan? Jadi kalau dia ada agama, dia ingat Tuhan, dia tak buat benda-benda yang boleh menyebabkan malu pasangan dia, aib pasangan dia, jaja satu Malaysia tentang konflik rumah tangga. Jangan. Sebab apa? Sebab walaupun kita pilih macam mana pasangan kita, konflik tetap ada. Masalah akan berlaku. Lidah akan tergigit. Jadi, lalui sahaja dengan senyum, dengan tabah. Yang penting kita dah pilih bahawa hidup kita pilih untuk bahagia sampai ke anak cucu. Apa yang datang, tabah, lalui saja sebab ia memberikan kita pengalaman dan insya-Allah kita akan capai kehidupan yang bahagia yang kita inginkan. Amin. Baik. Kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, Dr. Tengku Asmadi, Jo Aziz dan juga Ida Syahiza dan juga Nas Sazli kerana bersama kita pada hari ini. Ringkas tapi padat saya kira, tetapi telah memberikan panduan kepada bukan sahaja kita semua tapi juga penonton-penonton wanita hari ini. Betul tu, dan semoga Nas bertemu dengan jodoh selepas siaran wanita hari ini. Amin. Ada hari ini. Amin. Okey, baik. Stay safe semua, jaga diri. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Baik.